Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan terangkan subtopik 6.3, meiosis. So, proses meiosis adalah berbeza daripada proses mitosis. Okay, kerana yang pertama, tempat berlakunya proses mitosis dengan meiosis itu adalah berbeza. Okay, so, hari ini kita akan tengok proses meiosis ni apa. Okay, so proses meiosis adalah berlaku di dalam testis bagi jantan ataupun bagi lelaki dan di dalam ovari bagi betina ataupun bagi perempuan. Okey, so proses meiosis adalah melibatkan proses pembahagian sel juga. Okey, dia sama macam mitosis, melibatkan pembahagian sel, tetapi ada yang berbezalah. So meiosis adalah berlaku dalam organ pembiakan. Berbeza dengan mitosis. Okey, mitosis adalah berlaku dalam semua sel badan. Okey. So meiosis juga menghasilkan gamet yang mempunyai bilangan kromosom separuh ataupun haploid daripada bilangan kromosom sel induknya. So bila sel induknya tu adalah diploid lah. Okey. So separuh daripada induk adalah bermaksud haploid. Okey. So contohnya pada manusia ni kita ni mempunyai 46 kromosom. Bilangan kromosom dalam setiap sel kita adalah bersamaan dengan 46 kromosom. Okey. So semasa proses mitosis tu dia akan menghasilkan bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. Maksudnya apabila sel hati menjalankan proses mitosis, so anak yang terhasil tu maksudnya sel hati, daripada satu sel hati menghasilkan jadi dua sel hati. Dua sel hati tu mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan induk dia. Katakan induk dia tadi yang satu tadi adalah 46 kromosom, anak yang terhasil yang dua tadi adalah 46 dan 46. Okey, maksudnya sama dengan induk dia. Tetapi untuk meiosis ni dia berbeza. Okey, meiosis ni akan menghasilkan gamet yang mana gamet ni mempunyai bilangan kromosom separuh ataupun haploid, okey, daripada bilangan kromosom pada induk. So kalau tadi manusia 46 kromosom, maksudnya kalau gamet yang terhasil, gamet tu maksudnya sperma ataupun ovum. So kalau manusia lah, so sperma ataupun ovum. So kalau gamet ataupun sperma ovum yang terhasil ni, okey, adalah bilangan kromosomnya adalah 23 kromosom sahaja. Sebab apa? Sebab bilangan kromosom dia akan jadi separuh. Okey. So 46 kromosom, satu sel yang 46 kromosom yang diploid tadi menjalani proses meiosis. So bila proses meiosis berlaku, so 46 tu bahagi 2. Kan daripada satu dia jadi 2 sel anak kan. So satu jadi 2 sel anak. So 46 tu bahagi 2 untuk 2 sel anak yang terhasil tu. So 46 bahagi 2, so setiap gamet yang terhasil ataupun setiap sperma ataupun ovum yang terhasil tu adalah bilangan kromosomnya 23 kromosom sahaja, haploid. Okey. Keperluan meiosis. So kenapa proses meiosis ni adalah diperlukan? Okay, so yang pertama, proses meiosis akan membentuk gamet. So gamet tu adalah sel pembiakan kan. So gamet tu kalau manusia sperma dan juga ovum tadilah. Okey, gamet dihasilkan melalui proses yang dinamakan gametogenesis. Okey, proses yang dinamakan sebagai gametogenesis. Okey, meiosis memastikan bilangan kromosom diploid sentiasa kekal. Kalau contohnya kita manusia, okay, manusia adalah terhasil daripada gabungan gamet jantan dan gamet betina. So gamet jantan adalah haploid tadi kan. So gamet jantan adalah haploid, dia ada 23 bilangan kromosom dan juga ovum adalah 23 bilangan kromosom haploid juga. Apabila berlakunya persenyawaan antara gamet jantan dengan gamet betina, antara ovum dengan sperma tadi, so 23 campur 23 kromosom akan jadi 46 kromosom. Maksudnya samalah. So itu yang kita kata memastikan bilangan kromosom diploid sentiasa kekal. So bilangan 46 kromosom tu dapat dikekalkan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Maksudnya manusia pada zaman dahulu mempunyai 46 kromosom, sama juga dengan kita manusia zaman sekarang ni ada 46 kromosom juga. Okey, bayangkan kenapa tak boleh buat mitosis je nak hasilkan gamet ni. So itu adalah soalan yang biasa. Kenapa tak boleh hasilkan mitosis je? Okey, bayangkan kalau sel tu menjalankan sel gamet ni menjalankan proses. Maksudnya nak hasilkan gamet ni adalah secara mitosis. So mitosis kan menghasilkan bilangan kromosom sel anaknya, bilangan kromosom sel anaknya adalah sama dengan bilangan kromosom induk. So maksudnya kalau satu sel yang diploid tu membahagi, dia dapat dua-dua yang dia dapat tu adalah daripada satu jadi dua tadi, dua-dua tu adalah 46. So katakan ovum adalah 46 kromosom, sperma adalah 46 kromosom. Apabila berlaku persenyawaan, 46 tambah 46 dah jadi berapa? Okey, dah jadi 92 kan. So dah jadi 92 bilangan kromosom. Itu baru satu generasi. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman kita 2021 ni, awak rasa ada berapa banyak bilangan kromosom dalam manusia? Dah tak jadi manusia kan? Maksudnya 46 kromosom daripada zaman Nabi Adam sampailah sekarang kita zaman 2021 ni, bilangan kromosom kita masih sama, iaitu 46 kromosom. Bilangan kromosom ni juga adalah penting sebab bilangan kromosom inilah yang akan menentukan sesuatu organisma tu akan jadi apa. Maksudnya kalau manusia ni mempunyai 46 kromosom. Kalau beruk mempunyai kromosom yang berbeza daripada manusia. Lalat
mempunyai bilangan kromosom yang berbeza daripada manusia. 46 kromosom ni adalah untuk manusia. Okey. So bilangan kromosom ni pentinglah kena kekalkan 46 kromosom ni. Kalau kurang jadi 45, lebih jadi 47 contohnya, lebih ataupun kurang satu pun dia akan menyebabkan sindrom. Yang ini kita akan belajar nanti. Okey. So meiosis akan menghasilkan variasi genetik. Okey. Meiosis akan menghasilkan variasi genetik. Sebab apa? Sebab masa ni adanya berlakunya, nanti kita akan tengok dalam proses meiosis nanti, okay, akan ada berlakunya pindah silang. Apa proses pindah silang tu kita akan tengok sekejap lagi lah. Okay, so meiosis ni menghasilkan variasi genetik dalam spesies yang sama. Okay, kalau kita tengok dalam kalangan adik-beradik sendiri pun tak ada seorang pun dalam adik-beradik tu yang ada muka sebiji seketul, takkan berlaku. Kalau serupa pun kita tengok macam serupa, tapi sebenarnya tak sama. Maksudnya kalau contohnya kembar sekalipun, kalau kembar seiras sekalipun, kita tengok sekali imbas mungkin kita tak boleh nak bezakan. Tapi bila kita tengok betul-betul sebenarnya, contohnya kembar seorang ni dia ada tahi lalat, yang satu lagi tak ada tahi lalat. So nampak tak, dia ada variasi genetik kita panggil. Okay. So meiosis adalah dibahagikan kepada dua peringkat pembahagian sel. Dia akan melibatkan meiosis 1 dan juga meiosis 2. Okey, bezakan dengan mitosis. Mitosis hanya melibatkan satu peringkat sahaja. Okey, untuk meiosis ni dia ada dua peringkat, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. So meiosis 1 melibatkan pemat juga, tapi kita katakan profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan juga telofasa 1. Okey, manakala meiosis 2 adalah melibatkan profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan juga telofasa 2. Okey, so untuk proses meiosis mesti ada satu ataupun dua ni. Kalau yang tak ada, maksudnya kita tulis profasa, metafasa, anafasa, telofasa sahaja, itu adalah untuk proses mitosis. Okey, take note. Okey. Okey, proses meiosis. Okey, meiosis 1. So, kita tengok kat sini, okey, sebelum berlakunya proses meiosis juga akan melibatkan interfasa. Okey, ingat tak interfasa tu? Hari tu kita dah belajar dalam video yang sebelum ni, kita dah belajar bermula daripada G1, kemudian diikuti oleh fasa S, kemudian diikuti oleh fasa G2. Dah habis fasa G2, kemudian dia akan bersedia untuk masuk kepada pembahagian sel. Okey, mitosis hari tu kan. Okey, so kalau ini pun samalah. So interfasa akan melibatkan fasa G1, fasa S, fasa G2, kemudian dia akan masuk kepada pembahagian sel meiosis. Okey. So meiosis meiosis 1 adalah terdiri daripada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1, kemudian akan diikuti oleh proses cytokinesis. Okey, menghasilkan dua sel anak. Nanti kita akan tengok apa beza dia dengan mitosis. Okay, kemudian meiosis 2. Meiosis 2 juga akan akan melibatkan meiosis 2 ada sesetengah organisma sebelum berlakunya meiosis 2, dia juga akan berlakunya interfasa. Okey, tetapi kebanyakan organisma sebelum melakukan meiosis 2 ni dia dah tak ada interfasa. Maksudnya selepas cytokinesis berlaku, apabila habisnya meiosis 1 tu, kemudian capai pada umur tertentu, fasa tertentu, so dia akan teruskan kepada meiosis 2. So meiosis 2 adalah terdiri daripada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2, telofasa 2. Okey, kemudian jadi telofasa 2 dia akan melalui proses cytokinesis. Okey. So meiosis 1. Okey, so ini adalah gambar rajah untuk meiosis 1. Okey, meiosis 1 yang sebelah kiri ni. Okey, so meiosis 1 melibatkan yang pertama adalah profasa 1. Okey, so profasa 1 gambar rajah dia macam ni lah. Okey, lebih kurang sama macam dalam profasa, tetapi okey, untuk proses meiosis 1 akan ada berlakunya pindah silang. Okey, sebelum berlakunya pindah silang akan berlakunya proses sinapsis. Okey, pindah silang dan proses sinapsis ni hanya berlaku semasa profasa 1 sahaja. Maksudnya dalam profasa mitosis tak berlaku, dalam profasa 2 meiosis 2 tu pun tak berlaku pindah silang dan juga sinapsis. Okey, nanti kita akan tengok apa proses kedua-dua ni. Okey, yang kedua adalah lepas habisnya profasa 1 dia akan diikuti oleh metafasa 1. Okey, nampak tak susunan semasa metafasa 1 susunan kromosom tu adalah bersebelahan. Okey, berbeza dengan semasa mitosis. Okey, kalau ada 4 kromosom, 4 ni dia akan bersusun secara single, satu-satu. Okey, maksudnya dia akan ada 4 baris. Okey, so tetapi untuk metafasa 1, okey, nampak tak, dia hanya ada 2 baris. So kromosom yang homolog, okey, kromosom yang homolog, kita kata yang terdiri daripada 4 kromatik kembar ni, okey, dia akan cari pasangan dia. Maksudnya dia akan cari kromosom yang sama saiz. Itulah proses sinapsis. So dia akan susun macam ni. So ini semasa metafasa 1, bila tengok gambar rajah yang bersusun secara bersebelahan macam ni, bermaksud ini adalah fasa metafasa 1. Okey, kemudian metafasa 1 habis diikuti oleh anafasa 1. So anafasa 1 nampak tak? Dia jadi macam shuttlecock kan lukisan dia. Okey, and then diikuti oleh telofasa 1. Telofasa 1 nampak dia dah dapat separuh daripada bilangan asal. So nampak bilangan asal induk dia adalah 4, tetapi anak yang terhasil tu setiap satu tu hanya mempunyai 2
kromosom sahaja. Okey. Dari sinilah dah dapatnya bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom induk. Okey. So meiosis 2, okey, setiap satu ni kenapa dia lukis 2 kat sini? Sebab setiap satu ni kita tengok bersambung kat sini, okey. Okey, so kita tengok sambung ke sinilah. So gambar sel yang ini, sel yang ini adalah yang ini. So setiap satu sel yang terhasil semasa meiosis 1 akan melalui meiosis 2. So kita tengok yang sebelah ni sahaja, okey. Tengok yang sebelah ni sahaja. Okay, so semasa profasa 2, okay, semasa profasa 2 gambar rajah dia lebih kurang dengan mitosis juga, cuma bilangan kromosom dia adalah separuh. Okay. So kemudian diikuti oleh metafasa 2. Ni metafasa 2 pun sama macam dalam metafasa mitosis. Cuma bezanya adalah yang ini dia hanya ada 2 kromosom. Kalau gambar rajah ni dia ada setiap satu tu ada 2 kromosom, tapi untuk mitosis dia ada 4 kromosom yang bersusun dalam secara single. Okey. So ini kemudiannya akan berlakunya pembahagian sentroma kan, so dia akan bergerak ke kutub bertentangan, sama je. So telofasa 2, okey, setiap satu sel tu dia dah terima kromatid. Setiap satu tu akan terima kromatid lah. Okey. So untuk setiap sel anak tu dia akan dapat 2 kromatid. Okey, 2 kromatid ataupun 2 kromosom. Kita tengok penerangannya. Okey, semasa profasa 1. Okey, semasa profasa 1, kromatin akan memendek dan menebal. Okey, kromatin memendek dan menebal, membentuk kromosom yang jelas kelihatan dalam mikroskop cahaya lah. Okey, ini sama. Okey, kromosom memendek dan menebal. Okey, kromatin memendek menebal, membentuk kromosom yang jelas kelihatan dalam mikroskop cahaya. Okey, yang kedua kromosom homolog. Okey, kromosom homolog akan berpasangan. Okey, so kromosom homolog, ingat tak kromosom dia berada secara rawak dalam nukleus. Maksudnya dia tak duduk yang sama saiz, duduk sebelah-sebelah, tak ada. Dia secara bertaburan di dalam nukleus. Okey, so apabila dia nak melakukan profasa 1 ni, semasa profasa 1 ni lah kromosom yang sama saiz ataupun kita kata kromosom homolog ni yang bawa gene yang sama tu akan mencari pasangan dia. Maksudnya yang sama saiz tu akan cari pasangan dia sama saiz dia. Itulah proses yang kita panggil sebagai proses sinapsis. So kromosom homolog berpasangan akan terbentuk. Okey, so kromosom homolog ni juga kita panggil sebagai bivalent, okey, bivalent ataupun tetrad. Bivalent maksudnya dia ada 2 pasang kromosom homolog. Tetrad tu maksudnya dia ada 4 kromatid lah. Okey, so 4 kromatid bagi kromosom homolog. Okey, benda yang sama. Okey, so proses pindah silang. Okey, proses pindah silang akan berlaku semasa fasa profasa 1. Ingat, profasa 1 sahaja berlakunya proses sinapsis dan juga proses pindah silang. Okey, proses pindah silang ni adalah proses pertukaran bahan genetik antara kromatid bukan seiras. Kromatid bukan seiras. Ingat tak, kromatid bukan seiras tu maksudnya kromatid dari ibu dengan kromatid dari bapa. Okey, so kromatid dari ibu dengan kromatid dari bapa ni yang akan melakukan pertukaran bahan genetik. Okey, dia tak akan berlaku antara kromatid bapa dengan bapa, tak boleh. Dia tak akan jadi macam tu. Dia hanya akan berlaku dengan kromosom yang berlainan ataupun kromosom homolog yang berlainan. So pertukaran ni hanya berlaku antara kromatid bukan seiras. So apabila berlakunya pertukaran genetik ni lah yang menghasilkan kombinasi baharu pada kromosom. Okay, that's why lah awak tu sendiri adalah kombinasi genetik antara ibu dan bapa kan. So mata ikut mak, hidung ikut ayah. Macam itulah. So dia ada pertukaran semasa berlakunya profasa 1 ni. Untuk proses pindah silang ni ada satu lagi istilah yang awak kena tahu semasa proses pindah silang, iaitu kiasma. Okey, kiasma ni adalah tempat di mana kromatid tadi bersilang. Maksudnya tempat yang berlakunya pertukaran tu itu namanya kiasma. Okey, tempat dia. Okey. So pada akhir profasa 1, membran nukleus dan nukleolus dah mula menghilang. Okey. So ingat bila nak lukiskan membran nukleus dan nukleolus mula menghilang tu kita tak ada kan nukleolus dan kemudian membran nukleus tu kita lukiskan putus-putus ataupun boleh terus lukis tak ada dua-dua terus. Membran nukleus dan juga nukleolus ni hilangkan terus pun boleh. Pada akhir profasa 1 juga kedua-dua sentral akan bergerak ke bentuk sel yang bertentangan. Yang ini sama macam dalam mitosis. Okey. So gentian gelendong akan terbentuk. So dia akan melekatkan pada sentroma. Okey, sentroma pada kromosom. So gentian gelendong terbentuk antara sentral. Okey, so ini adalah macam mana awak lukiskan lukisan semasa profasa 1. Okey, kita boleh tengok daripada lukisan ni. Yang pertama kita lukiskan sel dia, membran sel dia, and then dalam dalam sel tu ada nukleus kan. So membran nukleus dia kita lukiskan putus-putus, garis putus-putus begini menunjukkan membran nukleus mula menghilang, kemudian nukleolus dia juga mula menghilang. Okey, boleh juga tak ada lukisan nukleolus dekat dalam dia tu. Okey, kemudian central dia kita tunjukkan central dia mula bergerak ke kutub bertentangan. Okey, and then daripada central dia tu kita lukiskan pancaran yang mana menunjukkan gentian gelendong mula terbentuk. And then
so centroma boleh label so bila melukis mesti ada label. Okay, barulah kita kata gambar rajah tu berfungsi. Okay, so ini kita boleh labelkan centroma, and then lagi satu apabila melukiskan proses profasa 1. Okay, kalau untuk gambar rajah ni dia menunjukkan warna yang berbeza. Okay, ada gambar rajah yang dia tak menunjukkan warna berbeza tapi dia menunjukkan saiz berbeza. Ada juga yang menunjukkan warna dan juga saiz yang berbeza. Okay, so yang itu make sure bila awak melukis warna yang berbeza tu dipasangkan. Jangan pasangkan hijau dengan hijau, biru dengan biru, salah. Ataupun hitam dengan hitam, putih dengan putih, salah. Okay, sebab kita kata bila berpasangan tu dia akan cari pasangan daripada bapa dan ibu. So kalau katakan hijau tu daripada bapa, biru tu daripada ibu, so dia akan cari pasangan daripada satu hijau satu biru lah, ataupun hitam putih kan. So ikut gambar rajah yang diberi. Okay, so bila melukiskan kromosom homolog, kromosom di dalam profasa 1, make sure lukiskan dia ada pasangan dia. Maksudnya kalau hijau dengan biru, okay, kecil dengan kecil, besar dengan besar, macam itulah. Jangan pasangkan besar dengan kecil, salah. Okay, so ini saya untuk video nak melukiskan ni, nanti saya akan buat satu lagi video yang khas untuk cara melukis. Okay, so kiasma. So dekat sini ingat saya kata tadi lukiskan dia dalam bentuk kromosom homolog yang mana berpasang. Okay, kromosom homolog yang berpasang. Okay, so bila melukis tu lukiskan dia dekat. Okay, jangan lukiskan dia jauh sebab kita nak menunjukkan proses sinapsis telah berlaku. Proses sinapsis tu kan dia cari pasangan kromosom homolog dia kan. So kita nak menunjukkan itu, kita lukiskan dia berdekatan. Okay, so and then kita boleh labelkan kiasma. So ini kiasma. Okay, kiasma satu, yang ini pun kiasma, yang ini pun kiasma, yang ini pun kiasma, yang ini pun kiasma. So boleh label salah satu. So kiasma adalah tempat di mana kromatid bersilang. So dekat sinilah akan berlakunya proses pindah silang, maklumat genetik akan bertukar. Nampak tak? Sebahagian dekat sini jadi warna hijau, sebahagian dekat yang hijau ni dia jadi warna biru. So maksudnya itu dah berlakunya pertukaran segmen DNA lah. So dia tak semestinya setiap tu mesti berlaku yang ini dengan yang ini. Dia boleh jadi yang ini bersilang dengan yang ini. Maksudnya yang biru yang ini bersilang dengan yang ini. Okey? Faham tak? So itulah kita kata boleh menyebabkan variasi. Okey, kemudian kita boleh labelkan kromatid seiras ataupun kromatid kembar. Kromatid seiras tu contoh yang ini satu, yang ini satu. So ini dua-dua ni adalah daripada ibu tadi kan, daripada bapa tadi kan, hijau adalah bapa. Okay, so yang katakan yang ini daripada bapa, so yang ini pun daripada bapa, yang ini pun daripada bapa. Okay, yang ini daripada ibu, yang daripada ibu. Okay, yang tak seiras tu adalah satu daripada ibu, satu daripada ibu dan satu daripada bapa. So yang ini dengan yang ini adalah kromatid bukan seiras. Okay, kemudian kita boleh labelkan bivalent. Bivalent tu apa? Bivalent ataupun tetrad tu bermaksud 4 kromatid bagi kromosom homolog. Okay, ini kromosom homolog, satu kromosom homolog, dua kromosom homolog yang kedua. Okay, so kromosom homolog kan dia adalah terdiri daripada 2 kromatid kembar kan. So kromatid kembar ni satu kromatid, dua kromatid, 3 kromatid, 4 kromatid. Nampak tak? So bivalent ataupun tetrad tu bermaksud terdiri daripada 4 kromatid bagi kromosom homolog. So yang akan membentukkan bivalent ataupun tetrad ni adalah melalui proses namanya proses sinapsis. Okey, kromosom homolog berpasangan. Okey, membentuk bivalent ataupun tetrad. Okey, yang seterusnya adalah fasa metafasa 1. Okey, proses fasa metafasa 1 ni kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Mesti guna perkataan kromosom homolog. Okey, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Kalau untuk metafasa di semasa mitosis, kita guna perkataan kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Kita tak gunakan kromosom homolog. Okey, so untuk metafasa 1 sahaja kita gunakan kromosom homolog tersusun pada satah khatulistiwa. Kemudian kromosom homolog, satu kromosom homolog terikat pada gentian gelendong dari kutub sel yang katakan kiri atau kanan kan. So satu terikat pada kiri, pada gentian gelendong di sebelah kiri, dan satu lagi adalah yang homolog dengan dia, maksudnya yang sebelah dia adalah terikat pada gentian gelendong dari kutub sel yang berdatangan daripada sebelah kanan. Okey, kemudian kromatid kembar. Kromatid kembar masih terikat bersama. Kenapa? Untuk metafasa 1 ni, akhir metafasa 1 tidak berlakunya pembahagian sentroma. Okey, ingat tak? Untuk kromosom homolog tu, dia nak membentuk kromosom homolog tu kan, dia nak membentuk kromatid kembar yang berpasang macam tu, dekat tengah dia tu mesti ada sentroma. Okey, so semasa metafasa dalam mitosis akan berlakunya pembahagian sentroma. Tetapi untuk metafasa 1 tidak berlakunya pembahagian sentroma. Okey, kenapa? Sebab kenapa tak perlunya berlaku pembahagian sentroma ni? Sebab dia punya susunan kan dia susun secara kromosom homolog kan. Maksudnya dia susun yang sama saiz tadi, dia susun bersebelahan macam tu. Okey, dia susun bersebelahan macam tu. So dia akan tarik macam tu. So bila proses anafasa 1 dia akan tarik, katakan macam ni kan. Macam ni. So dia akan tarik macam ni saja pergi. Okey. Dia tak membahaskan sentroma. Okey. So ini adalah gambar rajah untuk cara apabila melukis metafasa 1 atau gambar rajah untuk metafasa 1 lah. So ada membran nukleus. Okey, so kita lukiskan kromosom berada di tengah
sel, okey, di tengah sel. Maksudnya dia berada di satah khatulistiwa. So homolognya terikat pada gentian gelendong yang bertentangan. Nampak tak? Yang ini melekat dengan yang sebelah kiri, yang biru ni melekat dengan yang sebelah kanan. Sama juga macam yang inilah. Okey. So kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa, okey, disusun di satah khatulistiwa secara berpasang, okey. So sebab tu kita kena guna perkataan kromosom homolog sebab dia duduk secara berdua-dua macam tu. Okey, so satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom terikat pada gentian gelendong dari satu kutub sel. So gentian gelendong terikat pada sentroma. Okey, ingat bila lukis gentian gelendong mesti bagi dia tembus menembusi pada sentroma, nampak tak? Okey. Sebab gentian gelendong tu dia melekat yang menyebabkan ingat tak yang menyebabkan kromosom tu boleh tersusun dekat tengah di satah khatulistiwa ni adalah disebabkan oleh gentian gelendong. Okey, kalau kromosom tu tak melekat, sentroma dia tak melekat pada gentian gelendong, tak terikat pada gentian gelendong, kromosom tu dia tak boleh nak duduk dekat tengah. Dia tak akan duduk berbaris dekat tengah. So that's why dia kena gentian gelendong dia kena terikat pada sentroma. Okey, so ini adalah dia punya satah khatulistiwa. Okay, boleh labelkan juga bivalent ataupun kromosom homolog. So ingat bila melukis mesti ada label. Okay, so kita boleh labelkan juga ini adalah central, so ini adalah gentian gelendong. Okay. Okey, yang seterusnya adalah semasa anafasa 1. Fasa anafasa 1, gentian gelendong. Okey, apa yang berlaku semasa anafasa 1? Gentian gelendong mengecut. Okey, gentian gelendong mengecut. Ni sama semasa anafasa dalam mitosis pun sama. Okey, gentian gelendong mengecut menyebabkan setiap kromosom homolog berpisah dari pasangan homolognya. Maksudnya dia masih dalam keadaan terikat pada sentroma. Okey, dia terpisah. Macam satu pergi kanan, satu pergi kiri, ataupun satu pergi atas, satu pergi bawah. Okey, dan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Ingat bila fasa anafasa mesti guna perkataan tertarik ni. Okey, bila dia tak boleh guna kromosom homolog bergerak ke kutub bertentangan, salah. Okey, tertarik. Ataupun awak kata kromosom homolog menarik ke kutub bertentangan, salah. Okey, so mesti tertarik. Sebab apa tertarik? Sebab yang menyebabkan dia tertarik tu adalah disebabkan oleh gentian gelendong yang mengecut. Gentian gelendong kan dihasilkan oleh central yang dekat tepi-tepi sel kan, dekat sel kutub sel yang berbeza kan. So bila dia mengecut dia akan kembali ke central lah. So bila dia mengecut dan memendek tu menyebabkan kromosom yang terlekat dekat gentian gelendong tu juga tertarik ke arah kutub yang bertentangan. So setiap kromosom masih terdiri daripada sepasang kromatik kembar sebab masih terikat pada sentroma, masih terikat dalam sentroma dan bergerak dalam satu unit. Okey, bergerak bersama lah. Okey. So ini gambar rajah untuk anafasa 1. Kita boleh lukiskan dah ada mula adanya belahan dekat sini. Okey. Kemudian gentian gelendong. Okey, kita tunjukkan. Okey, sebenarnya dekat sini gentian gelendong dia bahagian tengah ni kita dah tak lukis tau. Okey, yang ini gambar rajah ni ada kesilapan sedikit. Okey, yang kat tengah ni dah tak ada. Okey, so nanti saya akan buat video yang menunjukkan cara melukis yang betul lah, yang lebih tepat. Okey, so yang ini kemudian kita lukiskan central and then dia punya kromosom homolog. Nampak tak? Dia masih dalam satu unit, berpisah dari pasangan kromosom dan bergerak ke kutub bertentangan. Okey, dia masih dalam keadaan satu unit, masih dalam keadaan kromatik kembar. Okey, kemudian ada central dekat sini. Setiap kromosom terdiri daripada kromosom yang terikat pada sentroma. Kemudian fasa yang seterusnya adalah fasa telofasa 1. Pada fasa telofasa 1, kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Setiap kutub sel mengandungi bilangan kromosom yang haploid. Okey, sebab daripada 4 tadi kan, so dia daripada 4 kromosom tu dia buat 2 baris sahaja. Sebab setiap satu tu ada pasangan dia kan. So dia ada 2 baris sahaja. Okey, bila 2 baris, so setiap tu akan pergi ke kutub sel yang bertentangan kan. So setiap satu tu hanya dapat 2 kromosom sahaja. So nampak tak? Dia dah dapat bilangan kromosom yang separuh daripada yang asal. Okey, so kita kata kromosom adalah haploid. Bilangan kromosomnya adalah haploid. Kemudian sel tu adalah terdiri daripada satu set kromosom sahaja. Okey. Gentian gelendong, semasa telofasa 1, gentian gelendong menghilang, maksudnya hilang sepenuhnya. Nukleolus muncul semula dan membran nukleus akan mula terbentuk. So ingat kita lukis bila mula terbentuk semula tu kita lukiskan dia putus-putus. Okey, telofasa adalah disusuli oleh proses cytokinesis. Selepas berlakunya telofasa 1 ni akan diikuti oleh proses cytokinesis, menghasilkan 2 sel anak. Kedua-dua sel anak terhasil berada dalam keadaan haploid. Tapi dua-dua tu masih dalam keadaan kromatik kembar ataupun kromosom homolog. Dia masih dalam keadaan yang terikat pada sentroma. Okey, kemudian interfasa dalam meiosis 1 biasanya singkat sahaja dan DNA tidak mengalami replikasi. Ingat tak saya kata ada sesetengah organisma yang dia tak menjalankan interfasa. Ada sesetengah organisma ni menjalankan interfasa sebelum melakukan meiosis 2. So kalau berlakunya interfasa sebelum meiosis 2, maksudnya habis saja meiosis 1 masuk pada meiosis 2, interfasa tu biasanya singkat sahaja, sekejap sahaja dan replikasi DNA tidak berlaku. Okay, so DNA tidak mengalami replikasi.
Okay, so ini adalah gambar rajah untuk fasa telofasa 1. Okay, kita lukiskan membran plasma yang mencerut lebih ke dalam lagi. Okay, and then membran nukleus dia mula terbentuk semula. Kita lukiskan putus-putus untuk kedua-dua belah. And then central dia dah, gentian gelendong dia dah mengecut kan. So gentian gelendong tu kita lukiskan, pancaran tu tak keluar banyak lah. Okay, ataupun kita lukiskan central sahaja pun boleh. Okay, kemudian untuk setiap kutub sel ada kromosom yang haploid, terdiri daripada satu set kromosom. Okay, dia ada, nampak tak, dia dari setiap satu ni dapat 2 kromosom sahaja. Okay, so cytokinesis pada fasa selepas meiosis 1. Okay, cytokinesis 1 adalah berlakunya dua sel anak dah terbentuk. Okay, kita pisahkan terus dua-dua tu. Okay, 2 sel anak terhasil. Setiap sel anak adalah haploid dan mempunyai satu set kromosom. Okay, dia ada satu set kromosom, and then nukleus mula terbentuk semula. Okay, kita boleh juga labelkan membran nukleus. Okay, untuk fasa ni kita boleh terus lukis membran nukleus dia tak putus-putus pun tak apa. Okay. Okay, so next kita akan masuk kepada profasa 2. Okay, semasa profasa 2, nukleolus dan juga membran nukleus menghilang. Okay, untuk fasa profasa 2 ni adalah ataupun meiosis 2 ni penerangan adalah sama, yang berbeza adalah gambar rajah. Okay, so untuk penerangan saya akan cepat sahajalah. Okay, so untuk profasa 2, nukleolus dan juga membran nukleus mula menghilang. Setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar yang bercantum di sentroma. So gentian gelendong mula terbentuk dalam kedua-dua sel anak, sama macam profasa mitosis. Okay, so ini adalah profasa 2 punya gambar rajah. Okay, kita lukiskan 2 sel anak kan. Sebab apa kita lukiskan 2 sel anak? Sebab dia adalah bersambung daripada meiosis 1. Jadi daripada meiosis 1 kan kita dah tengok ada 2 sel anak yang terbentuk kan. So untuk profasa 2, untuk meiosis 2, kita kena tengok untuk dua-dua sel anak tadi. Okay, so untuk profasa 2 dia akan ada 2 sel anak macam ni, and then gentian gelendong mula terbentuk. Kita boleh lukiskan pancaran keluar daripada central, and then nukleolus menghilang. Dia punya nukleus membran, membran nukleus dia juga mula menghilang. Kita lukis putus-putus. Setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar. Okey, tak payah lukis dekat-dekat. Macam profasa 1 tadi kan. Profasa 1 sahaja yang kita lukiskan kromosom tu duduk dekat-dekat. Maksudnya yang berpasang tu kita lukis dekat-dekat. Yang ini bukan berpasang, jadi kita tak boleh lukis dia dekat-dekat lah, kita lukis dia jauh. So setiap kromosom adalah terdiri daripada kromatik. Okey. Okey, metafasa 2. Metafasa 2 selepas berlakunya profasa 2, metafasa 2 akan berlaku. Okay, metafasa 2, kromosom tersusun secara rawak. Okay, pada satah khatulistiwa bagi setiap sel anak. Okay, dia tersusun secara rawak. Kemudian setiap so perkataan yang kita guna, nampak tak? Kita gunakan kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Kita tak guna kromosom homolog tersusun pada satah khatulistiwa. Itu hanya pada metafasa 1. Ingat tu. Okay, kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. So setiap kromatik terikat pada gentian gelendong pada bahagian sentroma dia. Okay, metafasa 2 tamat apabila sentroma berpisah. Okay, masa metafasa 2 ni akan berlakunya sentroma mula membahagi. Okay, sentroma mula membahagi. Okay, so kita lukiskan dia mesti berada di satah khatulistiwa. Kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Labelkan satah khatulistiwa tersebut, and then ini adalah central, boleh labelkan, ini adalah gentian gelendong. Kemudian kita lukiskan kromosom. Kromosom tu dia tak dipasang kan, dia ada satu-satu je. Okay, so setiap kromatik kembar terikat pada gentian gelendong di sentroma. Okay, kemudian fasa anafasa 2, sentroma kromatik kembar kan dah terpisah sepenuhnya kan, masa akhir metafasa 2 kan. So sentroma kromatik kembar berpisah semasa anafasa 2. So bila dia terpisah, okay, dia duduk dalam keadaan macam ni kan. So dia terpisah. Okay, so pasangan kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan, didahului oleh sentroma. Okay, didahului oleh sentroma. Sebab sentroma dia melekat pada gentian gelendong. Sebab tu sentroma pergi dulu. Okay, so setiap kromatik pada peringkat ini adalah dikenali sebagai kromosom. Kita dah panggil kromosom. Kita tak panggil kromosom homolog. Okay. Ini gambar rajah untuk anafasa 2. Kita dah lukiskan kromosom ataupun kromatik, kita lukiskan kromatik tu bergerak ke arah kutub yang bertentangan. So pasangan kromatik kembar berpisah bergerak ke kutub bertentangan, didahului oleh sentroma, nampak? Okay, dan setiap kromatik di peringkat ini dikenali sebagai kromosom. Sentroma kromatik kembar berpisah. Okay, bergerak ke kutub bertentangan. Okay, kemudian kita sambung kepada telofasa 2. Telofasa 2, kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Gentian gelendong menghilang. Okay, membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Bilangan kromosom setiap sel anak adalah separuh daripada bilangan kromosom induk. Induk tu yang semasa meiosis 1 tau. Maksudnya semasa profasa tu. Okay, semasa profasa 1. Okay, so bilangan kromosom setiap sel anak adalah separuh daripada bilangan kromosom induk. Telofasa 2 tamat dengan proses cytokinesis. Maksudnya akan menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid.
So sebab 4, kenapa? Ingat tak daripada meiosis 1 tadi dia hasilkan 2 sel anak kan? So setiap 2 sel anak tu dia akan menjalani meiosis 2. So yang satu ni akan hasilkan 2, yang satu ni pun akan hasilkan 2. So 2 jadilah 4 sel anak yang terhasil yang bersifat haploid. So sel haploid berkembang menjadi gamet. Okey, kalau pada induk jantan dia akan jadi sperma, pada induk betina dia akan jadi ovum. Okey, dia akan mengalami pembezaan dan pengkhususan. Okey, setiap sel haploid kandungan genetik adalah berbeza daripada sel induk yang diploid tadi. Okey. Kandungan genetik berbeza kenapa? Ingat tak dia berlaku pindah silang kan? So pindah silang tu menyebabkan kandungan genetik tidak sama dengan induknya. Okey, telofasa 2 punya gambar rajah macam ni lah. Okay, sama je, cuma bilangan kromosom dia dah separuh. Sama macam telofasa dalam mitosis. Okay? Cuma yang bezanya adalah pada bilangan kromosom tersebut. So, pembahagian sitoplasma baru bermula, membran nukleus muncul semula, nukleolus pun mula muncul kembali. Kemudian gentian gelendong dia menghilang. Okay, kemudian oleh cytokinesis 2. Okay, cytokinesis 2 akan menghasilkan 2 sel anak setiap satu. So, ini menghasilkan 2 sel anak. Okay, ini menghasilkan 2 sel anak, yang ini pun menghasilkan 2 sel anak. So 2 campur 2 jadi 4 lah. So hasil 4 sel anak yang haploid akan terhasil pada akhir meiosis. Okay, so nukleolus muncul semula. Okay, so next 6.4 isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Okay. Yang kita akan tengok ni adalah pembahagian sel mitosis. Okay. So kitar sel adalah dikawal oleh sistem kawalan yang khas. Okay, pada setiap fasa G1, S, G2 dan M mitosis, dia akan memastikan sistem kawalan ni akan memastikan pembahagian sel berlaku dengan sempurna. Okay. Kadang-kadang pembahagian sel akan berlaku tidak terkawal. Pembahagian sel yang tidak terkawal ni boleh jadi disebabkan oleh radiasi ataupun bahan yang karsinogenik. Maksudnya bahan yang karsinogenik ni contohnya macam asap rokok kan. So itu boleh mengganggu genetik. So yang bila ganggu genetik pada bilangan pembahagian sel tu, so dia menyebabkan bilangan pembahagian sel tu berlaku lebih daripada sepatutnya. Ini yang kita kata pembahagian sel tidak terkawal. Okay? Pembahagian sel tidak terkawal ni akan menyebabkan pembentukan tumor. Tumor tu adalah sel yang berlebihan. Okay? Tumor terbahagi kepada 2 jenis. Tumor ni ada 2. Tumor benigna dengan tumor malignant. Tumor benigna ni adalah tidak berbahaya sebab boleh dibuang melalui pembedahan. Maksudnya dia tidak menjadi kanser. Okay. Tumor benigna ni dia hanya macam lebihan sel. Okay. So ini tidak berbahaya dan boleh dibuang melalui pembedahan. Manakala tumor malignant dikenali sebagai kanser. Okay. Tumor malignant ni dia boleh merebak. Maksudnya dia boleh masuk ke dalam sistem peredaran darah dan dia boleh pergi ke organ yang lain. Contohnya kalau berlakunya tumor tadi sebenarnya berlaku di sebenarnya berlaku di hati. Kemudian bila tumor tu jadi malignant, dia akan boleh menyebabkan tumor tu masuk ke dalam darah dan dia akan dibawa ke organ yang lain. Contohnya daripada hati dia merebak pergi ke pankreas. Itu contohlah. So itu yang kita panggil sebagai kanser. Okay, so punca kanser adalah radiasi. Contohnya adalah daripada sinar X, okay, ataupun daripada sinar gamma ataupun daripada sinar ultra ungu. Yang kedua, punca yang boleh menyebabkan kanser, yang pertama tadi adalah radiasi, yang kedua adalah bahan kimia. Contoh bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser adalah tar daripada tembakau. So itu adalah ada dalam rokok kan, tar yang ada dalam tembakau tu kita buat rokok. So tar tu daripada tembakau tu boleh menyebabkan kanser. Okay, sebab tu kebanyakan perokok akan menyebabkan dia ada kanser paru. Okay, and then punca kanser yang ketiga adalah karsinogen. Nanti saya kata bahan yang karsinogenik ni. Karsinogen ni adalah bahan yang boleh menyebabkan kanser lah. Contohnya formaldehyde dan juga benzena. Okay. Punca kanser yang keempat adalah boleh jadi daripada faktor genetik. Okay, faktor genetik. Kalau faktor genetik ni percentage dia sebenarnya adalah sangat sedikit. Okay, percentage yang maksudnya genetik menyebabkan kanser tu adalah kesannya sedikit. Maksudnya percentage dia sedikit sahaja. Yang banyak tu sebenarnya adalah daripada gaya hidup. Maksudnya daripada yang atas tadi tu. Okay, radiasi, bahan kimia dan juga bahan karsinogen. Kanser juga boleh disebabkan oleh bakteria dan juga virus. So bakteria virus tu dia menyebabkan ganggu genetik yang menyebabkan bilangan kromosom tu bertambah dengan banyak pada masa yang singkat. Okay, melebihi yang sepatutnya. So jadilah tumor kanser kan. Okay,
So punca-punca kanser yang dinyatakan akan menyebabkan sel-sel membahagi secara berterusan, kita kata tidak terkawal, dan menghasilkan tumor. Sel kanser akan merebak. Okey, sel kanser ni boleh merebak dan memusnahkan sel-sel normal yang berada di sekitarnya. So ini akan mengganggu fungsi tisu di sekitarnya. Okey, kalau benigna tadi dia jadi dekat situ, dia stay je dekat situ, dia tak bergerak ke tempat lain, dia tak merebak. Tetapi untuk sel kanser yang sel kanser ni ataupun tumor malignant tu, dia boleh merebak dan boleh memusnahkan sel-sel normal yang berada di sekitar dia. So itu yang boleh menyebabkan kematian. Kanser tidak dikesan pada peringkat awal. Biasanya kanser ni tidak dapat dikesan pada peringkat awal sebab dia belum ada kesan dia. Maksudnya dia tak merosakkan organ tertentu lagi. So kanser ni bila dah merebak tu biasanya dia dah ada efek lah, so menyebabkan kerosakan organ, so akhirnya boleh membawa kepada kematian. So ini adalah contoh tumor dan juga sel kanser yang berlaku di dalam manusia. Contohnya tumor yang membesar daripada sel tunggal kanser. So tumor ni contohnya pada manusia pada breast. So tumor pada tisu glandula. Tisu glandula ni adalah tisu yang merembeskan, menghasilkan rembesan lah, contohnya macam susu kan. So tumor ni berlaku dekat situ, and then tumor tu dia jadi malignant. Malignant kan dia merebak kan. So sel kanser akan jadi banyak. So dia boleh merebak. So sel kanser bersaing untuk mendapatkan nutrien daripada tisu-tisu yang lain di sekitarnya. Ingat, sel kanser ni juga adalah sel hidup kan. So sel hidup dia kena ada nutrien. So that's why lah dia akan ambil nutrien. So bila dia nak nutrien, dia akan bersaing lah dengan tisu-tisu yang lain. So itu yang boleh menyebabkan tisu-tisu di sekitar tu boleh mati. Sebab kurang nutrien. So kemudian dia makin banyak kan, bila dia dapat nutrien yang cukup, so dia jadi makin banyak. Jadi tak terkawal, jadi makin banyak. And then sel kanser tadi boleh merebak melalui salur limfa dan juga salur darah dan masuk ke bahagian lain tubuh. Sebab ini adalah sistem pengangkutan dan juga sistem limfa. Sistem pengangkutan ni akan menyebabkan dibawa darah kan, dibawa dalam sistem pengangkutan tu bawa darah. So dalam darah tu ada sel kanser katakan. So dia akan merebak ke organ yang lain. So tisu kanser tadi akan merebak di organ yang lain. Tisu kanser yang baru akan terhasil di organ yang lain. Bila dia sampai dekat, contoh ini dia sampai kat ginjal kan. Nampak berlakulah kanser tu, sel kanser tu berlaku di ginjal pula. Isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia iaitu dari segi meiosis pula, proses meiosis. Ketidaknormalan semasa pembahagian meiosis boleh menyebabkan penyakit genetik. Contohnya sindrom Down. Ingat tak saya cakap tadi? Kalau kurang daripada 46 atau lebih daripada 46 boleh menyebabkan sindrom. Kalau kita tengok dekat sini, sindrom Down sebenarnya adalah orang manusia yang mempunyai bilangan kromosom lebih satu pada kromosom yang ke-21 dia. Kromosom yang ke-21 dia sepatutnya kan ada sepasang je. Maksudnya ada sepasang kromosom tu, ada dua je untuk setiap kromosom susunan. So kromosom yang ke-21 tu sepatutnya ada dua, tapi untuk orang yang sindrom Down ni, kromosom yang ke-21 dia ada 3 kromosom. So dia ada lebih satu kromosom. So menyebabkan dia mengalami sindrom Down. Sindrom Down berlaku apabila gentian gelendong gagal berfungsi ketika anak fasa 1 ataupun semasa anak fasa 2. Ingat tak fungsi gentian gelendong? Gentian gelendong ni yang akan menarik gentian gelendong ni yang akan menarik kromatit ke arah kutub yang bertentangan ataupun kromosom homolog ke arah kutub yang bertentangan. So apabila gentian gelendong ni dia tak mengecut dengan sempurna ataupun dia gagal berfungsi ataupun gentian gelendong ni tidak dapat dihasilkan, dia menyebabkan kromosom ni gagal berpisah. Maksudnya dia tak boleh bergerak ke kutub bertentangan. So bila dia tak boleh berpisah, dia tak boleh bergerak ke kutub bertentangan, dia akan pergi ke satu kutub sahaja. Ini yang kita panggil sebagai tak disjungsi, ataupun non-disjunction dalam bahasa Inggeris. So apabila berlakunya tak disjungsi ni menyebabkan gamet mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal. Contohnya kalau gamet kan sepatutnya ada 23 kromosom untuk setiap gamet, tetapi katakan berlakunya tak disjungsi ni semasa pembahagian sel tu, so gamet yang terbentuk tu akan ada satu yang ada 22, satu lagi ada 24. Maksudnya yang 22 ni dia tak ada kromosom ke-21 tu, kromosom ke-21 dia tu tak ada, kosong kat kromosom ke-21, tapi dekat kromosom yang ke-21 yang satu lagi sel tu ada 24. Maksudnya dia ada kromosom ke-21 tu ada dua kromosom dekat situ. Sepatutnya ada satu-satu kan. Tapi yang 22 kromosom ni, kromosom ke-21 dia tu tak ada. 24 ni kromosom ke-21 dia ada 2. Tak disjungsi. Ini yang saya kata tadi, penerangan dia lah, gambar rajah dia. So kegagalan kromosom homolog untuk berpisah dengan sempurna semasa meiosis tu namanya tak disjungsi. Semasa meiosis so kalau ini adalah semasa meiosis 1 dan 2 lah. Ini meiosis 1, ini meiosis 2. Katakan semasa normal, bila meiosis yang normal, dia akan menghasilkan, kita tengok kat sini kuning dan biru kan. So semasa meiosis 1, setiap satu tu akan dapat macam ni.
Okay, so setiap bila meiosis 2, akhir meiosis 2, setiap satu tu akan ada satu kromosom. Okay, daripada 2 jadi setiap satu dapat kromosom, satu kromosom. Okay, bila berlakunya tak disjungsi, okay, kalau contohnya ini dia berlaku semasa anafasa 2 lah. Okay, anafasa 2 ini semasa anafasa 1 dia dapat elok. Dapat elok ni, ini elok. Maksudnya ini dapat sama kan, normal kan. Okay, so tapi semasa anafasa 2 dia tak dapat terpisah. Okay, so katakan yang dekat yang bahagian sel yang sebelah kanan ni. Okay, bahagian sel yang sebelah kiri ni normal, so dapat setiap satu. Tapi yang sini tak normal. Okay, yang ini dapat 2, yang ini tak dapat apa-apa. Okay, sebab apa? Sebab dia pergi sebelah yang ini je. Semasa anafasa tu dia pergi yang sebelah sini je. Dia pergi yang sebelah sini je. Yang sebelah sini dia tak pergi. So that's why sebelah sini tak ada kromosom yang ke-21 dia. Okay. So ini adalah tak disjungsi pada anafasa 1. Tadi kita tengok pada anafasa 2 kan. Ini pada anafasa 1. So yang ini nampak tak, dia ada 2 kat sini. Tapi bila berlakunya tak disjungsi masa anafasa 1, yang satu ni tak dapat sebarang kromosom. Okay, yang ini dapat 2. Kemudian dekat sini dia jadi kosong lah. Kosong, bila kosong dalam dia tak ada kromosom yang ke-21. So yang sini tak adalah. Okay, so yang ini dapat 2. So bila dapat 2, maksudnya dia ada 4 kromatik. So yang ini setiap satu tu akan dapat yang ini sebelah kan. Okay, so dia dapat lebih. Nampak tak? Okay. So apabila persenyawaan berlaku antara gamet yang normal tu kan ada 23 kromosom kan, dengan gamet yang abnormal iaitu yang ada 24 kromosom, zygote akan mempunyai 47 kromosom. Okey, 47 kromosom sebab 23 campur 24 jadilah 47. So zygote yang terhasil akan mempunyai 47 kromosom yang mana keadaan ni adalah tidak normal. Okey, so untuk sindrom Down dia ada kromosom tambahan pada kromosom yang ke-21. Yang ini memang kena ingatlah. So keadaan ini juga dikenali sebagai trisomi 21. Okay, sindrom ini menyebabkan berlakunya kerencatan mental. Dia ada lidah yang sedikit tebal, okay, dan mata dia sepet kan. Okay, so ini yang penerangan tadilah. Apabila berlakunya persenyawaan, bilangan kromosom yang diploid tadi akan jadi 47 kromosom. Okay. Okay, ini penerangan yang sama. So ini gamet mesti haploid sepatutnya N. Tapi untuk yang ini bila berlakunya tak disjungsi, nampak tak dia berlaku yang bahagian bawah ni. Katakan ini adalah kromosom yang ke-21. So nampak dia jadi yang ini semua pergi belah sini. Okay, semua pergi yang belah sini. So kat sini ada 3. So kat sini ada 3. So masa meiosis masa anafasa 2 dia terpisah macam ni. So setiap satu tu ada 3. So N tambah 1, yang ini N tambah 1, yang ini N tolak 1 lah sebab dekat nombor 21 ni tak ada kan. So N tolak 1. Okay, yang ini semasa anafasa 1 dia normal, yang ini anafasa 2 dia yang tak normal. Okay, nampak tak? Dia pergi dekat ke arah kutub yang sama. Patutnya dia terpisah dekat sini, dia pergi satu belah sini. Tapi tak jadi macam tu. Dia pergi katakan genting gelendong kat sini hilang ataupun genting gelendong kat sini tak boleh nak hasilkan. So dia hilang terus, dia bukan mengecut, dia hilang terus. So menyebabkan kromatik tu tak bergerak ke kutub yang berbeza. Dia pergi ke kutub yang sama. Dia pergi belah kiri dua-dua ni dia pergi belah kiri. So dapatlah N plus 1, yang ni N minus 1, yang ni N lah, yang ni yang normal. Okay, so bagi kanak-kanak yang sindrom Down, dia akan menunjukkan ciri-ciri tertentu seperti pertumbuhan badan yang terbantut dan juga ada berlakunya kerencatan mental. So kanak-kanak yang sindrom Down juga dia ada muka yang sama. So ini adalah karyotype untuk Down syndrome. Nampak tak? Kromosom yang ke-21 dia ada 3. Sepatutnya setiap satu tu ada 2 sahaja, sepasang sahaja. Tetapi untuk Down syndrome ni dia ada 3 kromosom pada kromosom yang ke-21. Okay. Okay. So yang ini pada XX kan, ini maksudnya perempuan lah. Ini pada lelaki. Okey, nampak kromosom yang ke-21 dia ada 3 kromosom. So ini karyotype untuk lelaki, yang ini karyotype untuk perempuan. Kita tengok saiz kromosom dekat kromosom 23 dia. Kromosom yang terakhir ni kromosom seks kita panggil, dia ada saiz yang sama. Jadi XX lah, kalau saiz yang berbeza XY. Okey, so ini adalah pada lelaki, nampak? Okey, dan ini adalah pada perempuan. Okay, so the sperm decides the genetic sex. So ini kena tahulah. Okay, kena tahu sangat-sangat ni. Okay, sekiranya anda yang lelaki-lelaki, student-student lelaki saya tu, okay. So jangan nak menyalahkan isteri sekiranya tidak mendapat anak lelaki maupun anak perempuan. Sebab yang menentukan jantina anak adalah pada sperm. So sperm sebab apa?
sperm untuk lelaki, dia ada, orang lelaki ni dia ada kromosom yang ke-23 dia tu kan, dia ada X dengan Y. So bila nak bahagikan dia dapat satu, ada sperm yang bawa X, ada sperm yang bawa Y. Tetapi orang perempuan dia hanya boleh hasilkan satu jenis ovum sahaja, iaitu yang bawa X sahaja, sebab orang perempuan dalam genetik dia tak ada kromosom Y. Okey, lelaki sahaja ada kromosom Y. So perempuan dia ada kromosom XX. So apabila sperma yang X bersenyawa dengan ovum yang X, kan, ovum memang X kan, so sperma yang X bersenyawa dengan ovum memang X, so dapatlah anak perempuan XX. Tetapi bila sperma yang Y, sperma yang bawa Y, maksudnya pada kromosom ke-23 dia adalah Y, so bersenyawa dengan ovum yang X kan, okay, so akan terhasillah anak yang lelaki XY. Okay, so female XX gonad dia adalah ovari. Gonad tu adalah organ pembiakan. So dia akan membentuk ovari. Okay, kalau XY gonad dia adalah testis. Okay, so this is so ini adalah human manusia punya karyotype manusia. Okay, dia ada daripada kromosom yang pertama sampailah kromosom yang ke-23. So kromosom, nampak tak, kromosom ni saiz dia adalah berbeza. Okay, biasanya susunan ni kita susun 1 sampai ke-22 tu adalah daripada besar ke kecil. Okay, manakala yang ini adalah kromosom seks, okay, ataupun yang menentukan jantina. Okay, so ini adalah yang lelaki normal, okay, karyotype pada lelaki normal. Okay, karyotype pada lelaki yang ada Edwards syndrome. Edwards syndrome ni dia ada lebihan ataupun dia ada trisomy nombor 18. Dia ada lebih satu kromosom pada kromosom yang ke-18. Kemudian Patau syndrome. Patau syndrome dia berlakunya trisomy pada kromosom nombor 13. Nampak tak kat sini? Okay, Patau syndrome ni adalah sumbing. Okay, kemudian Klinefelter syndrome adalah terlebih kromosom pada kromosom yang ke-23, kromosom pada kromosom seks. Okay. Okay, dia lebih satu kromosom pada kromosom seks. So dia ada 2 X kromosom. Kromosom X dia ada 2 untuk Klinefelter ni. Okay, Klinefelter ni dia boleh jadi hunsa ataupun tidak lah. Okay, kalau hunsa tu maksudnya dia ada 2 organ pembiakan. Okay, maksudnya dia ada testis dan juga ovary. Cuma ada salah satu yang akan berfungsi. Okay, maksudnya bukan semua Klinefelter adalah hunsa. Okay, tapi hunsa tu adalah one of the Klinefelter syndrome.